Kali ini kita akan sama-sama mempelajari Pendidikan Islam tahun 6 bagi bahagian adab dengan tajuk Jagalah Harta Benda Awam. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 6 bermula dari muka surat 189. Mari kita perhatikan, kita fikirkan dengan gambar yang ada di depan kita ini. Semua tempat-tempat nama-nama ini ialah merupakan harta benda awam. Contoh seperti perhentian bas, tempat menunggu bas. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masjid. Yang keempat, pondok telefon. Yang kelima, taman permainan. Mari kita sama-sama membaca pantun ini. Harta awam milik bersama. Guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme. Bertimbang rasa, senyum terukir. Seterusnya, mari kita baca dan kita fahami apakah adab terhadap harta benda awam. Kita sebagai pengguna, apakah adab-adab yang perlu kita pelihara terhadap harta benda awam? Pertama, menggunakan telefon awam dengan cermat. Menggunakan harta awam dengan cermat. Yang kedua, bila kita berada di perpustakaan, kita mesti mematuhi peraturan yang ditetapkan, iaitu jangan kita mengoyak buku yang kita baca atau yang kita pinjam, serta kita hendaklah duduk dengan cermat dan diam. Yang ketiga, bila kita berada di jalan raya, maka kita mestilah bertimbang rasa terhadap pengguna yang lain. Yang keempat, di sekolah ataupun di rumah, apabila kita menggunakan buku teks kerajaan, kita hendaklah bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Yang kelima, bila kita berada di masjid atau musalla, maka kita jangan membazir air, sama ada ketika berwudu ataupun ketika kita membuang air atau qada hajat. Jadi kita hendaklah bertanggungjawab dan bertoleransi. Inilah nilai pada bahagian ini. Seterusnya, mari kita sama-sama teliti dan kita fahami bagaimanakah cara untuk menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Di sini terdapat 6 cara untuk menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Memberikan pendidikan agama yang sempurna kepada anak-anak kita dan juga anak-anak murid kita. Yang kedua, menunjukkan contoh teladan yang baik. Kita sebagai ibu bapa
abang dan kakak, juga guru-guru, ustaz-ustazah, hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita, adik-adik kita atau murid-murid kita. Yang ketiga, memberikan nasihat dan teguran. Bila kita lihat mereka ada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, maka kita hendaklah memberikan nasihat dan juga hendaklah menegur mereka. Yang keempat, mengadakan kempen yang bersesuaian, seperti mengadakan program macam mana untuk menyedarkan anak-anak murid kita, pelajar kita, anak-anak kita, bagaimana cara untuk menangani daripada melakukan perbuatan merosakkan harta benda awam. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Sama ada orang-orang yang terlibat, orang-orang yang berkuasa, hendaklah sentiasa membuat pengawasan di tempat-tempat yang ada harta benda awam. Yang keenam, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Jadi kita sebagai individu, maka kita hendaklah saling tegur-menegur, nasihat-menasihati. Bila kita melihat ada kawan-kawan kita, saudara mara kita ingin merosakkan harta benda awam. Seterusnya, apakah pula akibat apabila kita tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam? Yang pertama, akan berlaku pembaziran. Kerana harta benda awam yang rosak itu mesti diperbaiki dan juga mesti diganti dengan yang baru. Yang kedua, akan menyusahkan orang lain. Apabila orang lain ingin menggunakan, maka dia terpaksa mencari harta benda awam yang lain di tempat lain untuk menggunakannya. Yang ketiga, banyak kemudahan awam rosak dan musnah apabila individu dan masyarakat tidak menjaga dan juga merosakkan harta benda awam, maka seterusnya banyaklah tempat masyarakat akan berpecah belah. Iaitu akan berlakunya permusuhan di kalangan masyarakat di tempat berlakunya kerosakan harta benda awam. Yang kelima, ekonomi negara akan terjejas kerana kerajaan terpaksa menghabiskan dana yang banyak untuk memperbaiki dan juga menggantikan harta benda awam yang rosak itu. Seterusnya, apakah pula kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam? Di sini terdapat 3 kategori, iaitu individu, masyarakat dan negara. Dari segi individu, yang pertama, melatih diri supaya lebih berdisiplin. Yang kedua, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Masyarakat pula akan mewujudkan suasana harmoni. Yang kedua, masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan
harta benda awam dalam tempoh yang lama. Masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Dari sudut negara pula, iaitu akan menaikkan imej negara. Menaikkan imej negara. Contohnya, apabila pelancong datang ke negara kita, lalu mereka menggunakan harta benda awam. Apabila mereka dapati harta benda awam yang bersih, yang cantik, yang masih kukuh, maka mereka akan sama-sama bercerita tentang keadaan negara kita Malaysia yang bagus. Rakyatnya yang bagus, masyarakat yang bagus, individu yang bagus. Yang kedua, menjimatkan kos penyelenggaraan. Akan menjimatkan kos penyelenggaraan. Jadi, anak-anak, rumusan daripada pembelajaran kita pada kali ini, kita perlu sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan bersama. Kita perlu sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam supaya dapat dimanfaatkan bersama. Nilai gunakan harta benda awam dengan cermat. Baiklah, Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami tajuk yang kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana sama-sama belajar dan menonton. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.